Allah. Ya, nak rusing apa? Ni sekarang penyakit corona virus. Dulu Toyota Corona. Sekarang ni coronavirus. Orang takut sangat-sangat. Semalam kerajaan China minta mahkamah benarkan kerajaan membunuh pesakit-pesakit yang kena coronavirus. Lebih kurang 20,000 orang pesakit. 2,000 pesakit ni dia nak bunuh. Pasal apa? Takut berjangkit dengan orang lain. Hospital dah tak muat dah. Orang mati di mana-mana. Ya. Bandar Wuhan ni 11 juta penduduk. Ada yang mengatakan sampai 22-23 juta penduduk. Bandar dia besar, bandar dia. Bayangkan seluruh rakyat Malaysia ni duduk satu bandar dia je. Punya ramanya. Kita 3 juta, 30 juta lebih. Tapi 20 juta lebih tu satu bandar. Semua bandar tu dikurung, tak boleh keluar. Sekolah tutup, pejabat tutup, kedai tutup, pejabat semua tutup. Lengang. Ya. Rakyat dia tak dibenarkan keluar. Siapa keluar dihalau balik. Pergi hospital, hospital dah penuh. Kerajaan Cina buat hospital baru 10 hari siap satu hospital. 10 hari dia buat bangunan hospital. Ya. Buat je terus masuk pesakit. Sekarang ni doktor-doktor, semalam seorang, 2 hari lepas seorang doktor mati. Kerana bukan doktor misi, nurse. Mati kerana terlalu letih bekerja tanpa rehat. Ya. Orang jadi takut. Ya. Ada pesakit yang kadang-kadang tak boleh pergi. Dia nak keluar rumah, tak benar rumah, boleh mari paku di dinding rumah. Yang viral lah. Nak gambarkan ketakutan manusia sekarang pada wabak ni. Semalam pula keluar satu artikel lagi. Seorang pakar daripada Jerman ke Perancis buat kajian. Kuman ini, pesakit ni kalau dia pegang pintu, tombol pintu tu, 9 hari kuman masih ada di situ. Siapa yang pegang boleh berjangkit. Lagi takut. Dulu kita waktu kecil takut hantu. Oh, hantu jangan main. Tambah-tambah kalau kubur je ke 15 ni, oh lagi kuat berhantu. Ya. Tapi hantu tu malam saja, siang tak ada. Ini penyakit wabak ni sampai manusia jadi takut melampau-lampau. Memang orang takut. Ya. Saya baru ni kebetulan 2 minggu lepas pergi melancong, pergi berjalan sekejap di Chiang Mai. Kosong. Ya. Lapangan terbang antarabangsa tu kosong. Bukan kosong, tapi tak ramai macam biasa. Ya. Tak ramai orang. Pelancong-pelancong Cina memang tak boleh masuk. Kita berjalan pun tutup semua ni, tutup. Tutup hidung, tutup mulut. Yang aku geramnya, mulut tutup, hidung tutup, lengan terbuka, peha terbuka. Ya. Dia takut kuman, dia tak takut pada azab Allah Ta'ala. Dosa dia tak takut. Ya. Manusia ni ditakut mati. Takut mati. Kita semua takut mati. Aisyah pun kata, aku pun takut mati ya Rasulullah. Ya. Tetapi Islam ajar kita, yang kita kena takut bukan mati itu, bukan saat kematian. Yang kita takut lepas mati itu. Ya, mati ni tuan-tuan, sebab tu orang beriman dia tenang. Pasal apa? Mati ni Allah dah tetap, dah tarikh. Ya, tetap dah tarikh. Ya. Bila masa mati, di mana kita mati, apa sebab kita mati, semua Allah tentu dah. Ya. Tapi kalau sakit, ikhtiarlah makan ubat. Kata Nabi, Allah Ta'ala bila dia turun penyakit, dia turun bersamanya ubat. Bila Allah turun penyakit, bersama penyakit tu Allah turunkan ubat. Kadang-kadang ubat tu ada pada tempat tu sendiri. Ya. Umpama orang yang kena sengat di kala lipan, ya, ubatnya ialah otak lipan tersebut. Nah, lipan gigit kita, bunuh dia, belah kepala, ambil otak, buh situ. Ya, buh tempat dia gigit. Tu ubat dia. Tak percaya, try. Ya. Bersama penyakit Allah turunkan ubat. Tapi orang takut ni. Suasana sekarang ni orang takut. Takut apa dia? Takut dia timpa musibah. Ya. Nabi SAW ajar kita, siapa-siapa yang baca doa Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim, 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang,
nescaya dia akan dielak daripada sebarang mudarat. Sama ada mudarat tu daripada atas ke bawah ke belakang ke kiri ke kanan ke, dia tidak akan ditimpa sebarang musibah bila dibaca doa tersebut. Ni ikhtiar, ya. Dan Nabi sebut bila kita sampai satu tempat, ya, kita tak tahu tempat tu macam mana keadaannya, kita baca 3 kali, nescaya kata Nabi SAW, selagi mana dia duduk di tempat tersebut, Allah Ta'ala pelihara dia, jaga dia sampai dia keluar pada tempat itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, sebab tu kalau kita tengok fenomena takut ni memang tak habis-habis, ya. Kadang-kadang ada orang takut pada tukang sihir, takut kena sihir, ya. Allah Ta'ala berfirman, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah ya Muhammad, ya, sesuatu musibah tidak akan kena pada kamu melainkan apa yang Allah telah takdirkan kena. Ya. Ikhtiar wajib, tapi bukan boleh lari pada kematian. Ya. Ikhtiar tak boleh lari pada kematian. Ada seorang tu dia tutup takut kena virus ni, ya, takut kena kuman, takut lari, lama kereta, mati juga rupanya. Ya. Jadi ikhtiar bukan boleh elak kematian. Mati dah tetap dah, tarikh dah siap dah, tempat dah siap semua, ya. Tetapi ikhtiar merupakan kewajipan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah, dia nak pergi ke Syam, ibu negara pada waktu itu, ke Syam ziarah dengan sahabat dia, satu wilayah Islam, bukan ibu negara Madinah, ya, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Di tengah jalan Umar berhenti rehat, ada orang beritahu, ya Umar, Syam sekarang sedang dilanda wabak taun. Syam dilanda wabak taun, ya. Ramai orang kena penyakit taun ni, ya. Kemudian lalu Sayyidina Umar Khattab, sahabat-sahabat kata, ya Umar jangan pergilah, tak usah pergilah sebab wabak sedang merebak di sana, ya. Tapi Umar jadi sebab salah sebab dia dah dekat nak sampai lebih pada separuh jalan dah, ya. Nak pergi kita tak pergi. Ada pula yang kata, ya Umar pergilah, ya. Takut apa kalau Allah takdirkan kena. Takkan kita boleh elak pada takdir Allah. Kalau kita pergi, kalau Allah takdirkan tak kena, ya. Jadi Umar sebab salah, nak pergi tak pergi. Lalu Umar panggil sahabat-sahabat orang Muhajirin, orang Mekah, minta pendapat pemimpin Muhajirin, elok pergi ke elok tak pergi. Lalu sahabat-sahabat Muhajirin pecah dua, sebahagian kata tak apa pergi, sebahagian kata tak usah pergi. Akhir Umar kata, gilah kamu. Umar panggil orang Madinah pula, orang Ansar, nak minta Sayyidina Umar minta pendapat orang Ansar, ya. Orang Ansar pun kata macam tu juga, sebahagian kata pergi, sebahagian kata tak pergi. Umar kata tak salah kalau gitu. Lalu Umar panggil kibari sahabat, sahabat utama, minta pendapat. Tiba-tiba saja, ya, datang seorang sahabat Nabi, dia kata, aku boleh ada pandangan ya Umar, aku boleh selesai masalah ni, kerana aku dengar Nabi SAW sebut, ya, Nabi sebut kalau berlaku wabak dalam satu kawasan, orang yang duduk dalam kawasan itu jangan keluar daripada kawasan tersebut, tetapi orang yang belum masuk ke kawasan itu jangan masuk. Dan ini jadi undang-undang antarabangsa lagi ni. Sekarang WHO ambil undang-undang peraturan Islam ni jadi peraturan antarabangsa. Mana-mana wilayah yang kena wabak kena kuarantin, ya, kena kuarantin, kurung, tak boleh keluar pada kawasan itu, dan orang yang luar pun tak boleh masuk. UIA sekarang ni dia tengah menerima pelajar daripada China, baru masuk daftar. Pelajar daripada China masuk daftar UIA, ya. Jadi bila pelajar China ni masuk, dia pun dikurung lah, kena kurung sebab daripada China, ya. Sekarang ni orang takut China tu kan, jalan tengok China lari, nampak China lari, ya. Sampai timun Cina pun tak bagi nak makan lagi. Jadi pelajar Cina ni daftar di UIA, ya. Lalu UIA ambil tindakan, semua pelajar lain cuti, tutup. Anak saya pun balik lah. Saya tanya dia berapa hari cuti, 10 hari cuti. Pasal apa cuti? Kerana pelajar Cina daftar, bimbang takut wabak merebak ke orang lain, cuti, ya.
Maknanya kalau kita ni, masjid kita ni ada seorang daripada Cina, kuliah kita batal hari ni. Si baik tak ada orang Cina. Orang takut dengan wabak. Sebenarnya ya, semalam seorang daripada Jepun mati. Ya, dia ni daripada Jepun, dia tak pergi ke China. Dia tak pergi ke China. Ya, cuma keluarganya datang pergi melancong, balik anak beranak dia kena. Makna berjangkit daripada manusia ke manusia. Wallahu a'lam daripada mana wabak ni. Ada yang kata wabak ni kerana orang Cina ni makan huduh. Makan ular, makan biawak, makan ya, di Wuhan. Ya, babi memang dia makan. Ya, ni makan dia merapu ni. Kera, lotong, ya, labi-labi. Labi-labi makan. Kura makan. Ular makan. Lipan makan. Ya. Ada yang katakan kadang-kadang bila kita perhati hebat Allah Ta'ala, di waktu mana pemimpin Cina ya, buat tindakan zalim ke atas orang Islam di Yogo, di Xinjiang ya, bunuh orang Islam, kurung berjuta orang Islam diseksa di Yogo, di Xinjiang ya. Tiba-tiba bala Allah Ta'ala mari, Allah hantar kuman, mati. Sekarang ni, hari ni berapa ribu orang ini? Saya tak sempat tengok. Tiap-tiap hari saya dapat laporan jumlah orang yang kena penyakit ni. Ya. Berpuluh-puluh ribu sekarang di confirm jangkitan kuman. Ya. Yang mati pun semalam 1000 lebih dah mati. Ya. Dan yang menderita lagi ramai lagi ni. Ya. Bala Allah Ta'ala diturun, tengok. Ya. Sebab tu saya ingat sewaktu Nabi SAW mengata Muaz bin Jabal kiaman, Nabi kata, ya wahai Muaz, ittaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Hei Muaz, hendaklah kamu takut orang yang kena zalim, kerana doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, tak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau orang kena zalim doa, Allah pasti terima. Cuma bila Allah nak balas, itu urusan Allah. Ya, tapi takutlah orang yang kena zalim. Orang kena zalim ni doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Saya ingat waktu mak saya mengandung saya dulu, masa tu saya dalam perut mak saya lah ya. Ya. Mak saya ni dia teringin sangat nak makan ubi kayu. Waktu mengandung saya tu dia teringin sangat nak makan ubi kayu ya. Jadi nak makan ubi kayu bakar. Sedap juga ubi kayu bakar kalau hujan-hujan. Jadi satu hari dia kata dia teringin sangat nak makan ubi kayu, mengidam. Ya. Kebetulan di kampung tu ada ya, bukan kampung sekarang, kampung dulu ni, cerita lama, tahun 60-an. Ada seorang makcik, satu keluarga, dia tanam ubi kayu banyak, dekat 2 ekar ubi kayu dia. Banyak dia tanam. Ya, tak jauh pada rumah pun. Jadi mak saya petang tu dia berjalan lah, berjalan gila jumpa makcik tu. Dia kata teringin nak makan ubi kayu, mengidam nak makan ubi kayu, nak minta beli dah sikit dalam 10 sen. Nak beli 10 sen je. Masa tu 10 sen 1 guni. 10 sen ubi kayu tu boleh seguni masa tu ya. Jadi tuan rumah ni dia kata minta maaf lah, saya tak jual ubi kayu saya sikit-sikit ya, saya jual selori 2 lori, saya tak jual 10 sen 20 sen ni ya, minta maaf lah saya tak jual. Mak saya kata buat apa nak beli selori ya, orang mengidam kan makan sikit, yang makan banyaknya tak mengidam ya. Jadi minta lah merayu-rayu, kalau tak nak beli, tak nak jual 10 sen 20 sen lah. 20 sen masa tu macam 20 ringgit sekarang ya. Merayu-rayu tak bagi juga ya. Tak nak jual juga. Jadi mak saya kata apalah, dah tak nak jual, kecil hati jugalah, sedih jugalah. Sebab biasa kalau orang mari kampung ni nak pergi ambil lah, gali lah 1-2 perdu, ambil orang balik kan. Tapi ni tak bagi. Nak kata balah, tak balah. Kalau balah mak saya tak pergi. Tak balah, baik. Tapi tak tahulah hari tu dia tak nak jual. Mak saya kata balik tu sedih, menangis sepanjang jalan ya. Menangis sepanjang jalan. Tapi tidaklah doa pada Allah, tak doa, tapi sedih
sebab sambil-sambil sebab ni berjalan balik dalam keadaan menangis ni, ya, dia kata, ya Allah, ya, yelah, kita nak beli barang orang tak nak jual, tak apalah, itu hak dia. Tetapi di kampung ni jarang berlaku macam tu. Ya, mak saya kata, apalah, balik mandi dalam menangis, mandi pun menangis, duk sedih lagi. Waktu maghrib, semai maghrib duk menangis lagi. Ya, takdir Allah Ta'ala lepas maghrib, tiba-tiba saja hujan turun. Hujan turun selebat-lebatnya daripada maghrib sampai isyak sampai subuh pagi besok. Hujan selebat-lebat. Pukul 8, 9 pagi hujan berhenti. Bayangkan start waktu maghrib, tengah panas, bukan musim hujan, tengah biasa, cuaca biasa, yang tak ada hujan, tiba-tiba hari tu hujan. Daripada maghrib start hujan sampai subuh besok pukul 8 pagi, 9 pagi hujan baru berhenti. Mak saya kata bila hujan berhenti, dia pun buka pintu, buka tingkap, penuh air. Kampung tu ditenggelami air. Semua ubi yang ditanam 2 ekar tu habis tenggelam air. Untuk makluman tuan-tuan, ubi dengan air ni dia balah lama dah. Dia berkelahi lama dah. Ubi kalau terendam air memang buruk. Macam orang darah tinggi balah dengan kambing, tak boleh makan. Orang darah tinggi tengok kambing pening dah, tak makan lagi. Jadi mak saya kata buka pintu, tiba-tiba tengok atas pelantar rumah adalah 4-5 ketul ubi kayu. Orang hantar depan rumah. Mungkin iyalah, tak ada orang lain lah, sebab bila hujan pakat gali ubi 2 ekar ni kena gali semua. Mak saya kata tengok-tengok atas pelantar rumah adalah 2-3 ketul ubi kayu yang orang hantar. Bolehlah makan. Tu tak meleleh air liur ni ke tidak meleleh air liur. Wattaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu akan doa orang kena zalim, sebab tak ada dinding antara dia dengan Allah Ta'ala. Wa Islam yugo dizalimi. Banyak negara orang Islam dizalimi. Orang yang kena zalim doa pada Allah siang malam. Allah maha mendengar doa orang kena zalim. Allah tidak akan biar. Cuma bila Allah nak balas, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.